Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan muka surat 49. Kita sudah sampai tahap TP4. Okay, so soalan dia macam susah sikit. Tapi kalau kita tengok nanti, you akan dapati sebenarnya benda yang sama sahaja dengan apa yang kita belajar. Cuma dia combine di dalam satu rajah. Okay, tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan ABC ialah tangen kepada satu bulatan. Okay, garis ini. BHE adalah diameter dan DHG adalah perentas. Okay, dia minta kita cari X dan Y. Okay, kalau kita nak cari X, ada tangen, cuba tengok ada kaitan tak dalam segitiga atau segi empat. Okay, dalam segitiga, okay, kita kena perhatikan dua perentas yang bersentuhan di titik ketangenan. Di situlah kita boleh tengok sudut itu. Okay, sudut di luar segitiga adalah 30 darjah dan sudut di atas segitiga adalah 30 darjah juga. Okay. Yang kedua, kita nak cari Y. Okay, kalau nak cari Y, dalam soalan ini dia bentuk butterfly. So, cuba tengok sayap ini. Macam tak ada maklumat, saya boleh pindah ke satu belah sayap lagi. So, di sinilah Y. Sekarang saya tengok Y. Okay, dia bersebelahan dengan 50 darjah. Mereka sebenarnya adalah sudut di dalam satu segitiga di mana BHE ialah apa? Diameter. So, ini apa? Okay, ini segitiga bersudut tegak jika salah satu sisi dia adalah diameter. Di mana sudut tegak dia? Di depan. Jadi, inilah 50 tambah Y adalah sudut tegak. So, Y 40. Siap. Jalan kerja pun tak panjang. Okay, kita tengok nombor 7 pula. 43 dah. Okay, tak apa. Okay, kita tengok untuk mencari 43 macam tadi. Dia dalam segitiga and then ada tangen. Cuba tengok ada kaitan tak dalam? Ada. Okay. Ada dua perentas yang bersambung di titik ketangenan. Okay. Jadi sudut di luar segitiga mesti sama dengan sudut di atas segitiga. Jadi X adalah 43. Sekarang saya nak cari Y pula. Kalau saya nak cari Y, saya kena cari sudut kuning dulu. And then saya guna jumlah sudut pedalaman segitiga, tolakkan sudut X dan sudut kuning. So, macam mana saya nak cari sudut kuning ini? Ini saya tak highlight ya. Saya rasa you boleh nampak. B, D, E, F. Ni 4 bucu. Ini ialah apa? Sisi 4 kitaran. Kalau you masih ingat, sudut yang face to face, jumlah mereka adalah 180. So, kalau saya nak cari sudut kuning, ambil je 180 tolak face to face dia dapat 51. So, sekarang saya sudah boleh cari Y lah. Guna 180 darjah tolakkan 43 tolak 51 dapat jawapan. And then last saya nak cari Z. Z di mana? Di sini. Okay, cuba perhatikan setiap bucu dia sudah ada nilai. So, saya boleh terus selesaikan dengan guna 180. Tolakkan semua sudut lain-lain. Tolakkan 43, tolak 51, tolak 43. Dapat jawapan. Siap. Okay. Okay, sekarang kita tengok tangen sepunga pula. Apa maksud tangen sepunga? Tangen sepunga adalah tangen yang menyentuh kedua-dua bulatan pada satu titik. Jadi, di sini dua bulatan. Tangen dia adalah garis ini. Di mana titik ketangenan yang dikongsikan? Q. Okey, kita tengok yang kedua pula. Bulatan ini berjauhan sedikit. Okey. Ada 1 dan 2. Okey. Kita tengok yang ketiga. Dua bulatan ini berjauhan lagi. Sehingga mereka bersentuh di lilitan. How many tangen sepunga? Atas, bawah, confirm. Satu lagi. Dekat mana? Dekat tengah. Okay. And then yang keempat, makin jauh, makin banyak tangen dia. Atas, bawah, confirm, cross. Jadi kesimpulan dia,
Semakin berjauhan dua bulatan itu, semakin bertambah tangent sepunya mereka. Okay, kita cuba tengok nombor 1, berjauhan kan? So, pastinya ada 1, 2, 3, 4. Paling jauh 4. Yang kedua, dekat. Jauh sikit. Tapi tak sampai lilitan. So, 1, 2 sahaja. Yang ketiga, ni. Dekat sangat. 1 je lah. Okay. And then ini bersentuh pada lilitan. So, 1, 2. Satu lagi di mana? Tadang. So, kita ada 3 tangent sepunya. Okay. Sekarang kita masuk TP5. Okay. Raja di bawah menunjukkan dua bulatan yang menyentuh antara satu sama lain. Ni ada tangent sepunya lah untuk dua bulatan. AB ialah tangent sepunya kepada dua bulatan DP. So, dua bulatan ini kongsi titik ketangenan DP. Soalan pertama, cari X. Okey, kalau saya nak cari X, saya tengok sudut bulatan kecil ini. Okey, ada segitiga dengan tangent. Mesti ada sudut luar tangent, luar segitiga dan atas. So, cuba tengok X. Okey, dia di FP. Jadi, I kena tengok PG. Perentas yang satu lagi. Jadi, sudut di luar X sama dengan sudut di atas. Warna kuning ini. So, sudut X saya pindah ke segitiga atas. Dari luar segitiga, saya pindah ke atas segitiga sebab mereka adalah sama. Okey, jadi sekarang saya nak cari X sudah okey. Sebab saya boleh nampak sudut sebelah X itu adalah 130. Jumlah sudut atas satu garisan adalah 180. Jadi saya guna 180 tolak 130. Maka saya dapatlah X 50 darjah. Siap X. Sekarang kita tengok Y pula. Okey, rajah yang sama. Segitiga dan bergabung dengan tangent yang sama. Tadi kita tengok sebelah kanan. Sekarang kita tengok sebelah kiri ke kanan. Okey. Y sudut di luar segitiga mesti sama dengan sudut di atas segitiga. So, apa conclusion dia? Y mesti sama dengan Z. Okey, so sekarang saya kena cari Y atau Z dulu. Kita cari Y dulu. Senang sikit. Kalau saya nak cari Y, saya hanya perlu cari sudut warna kuning ini. Okey, kenapa? Sebab 50 darjah yang saya cari tadi dengan sudut kuning dan Y adalah jumlah sudut di atas satu garisan. So, saya nak cari sudut kuning sekarang. Saya nampak apa di sini? 4 segi dalam bulatan besar. Ini adalah sisi 4 kitaran. Jadi, sudut face to face, sudut kuning adalah 180 tolak 110. Dapat 70. So, sekarang saya sudah boleh cari Y atau Z. Okey. 180 tolak 70 tolak 50. So, Y saya adalah 60. Z pun 60. Siap. Okey, kita tengok soalan terakhir. Okey, di sini juga melibatkan tangent sepunya daripada dua bulatan. Okey, saya nak cari X dulu. Kita tengok segitiga kecil ini. Okey, kita tahu sudut yang bersilang antara jejari dengan tangent ialah berapa? Mesti sudut tegak. So, saya boleh cari X jika saya dapat sudut di DEF. Sudut depan kecil ini. Okey, berapakah nilai dia? Bahagi 2 lah. Okey, sebab kita tahu dia adalah macam pantulan di atas garis FE. Jadi, sini 40, separuh 20 sahaja. So, sekarang saya sudah boleh cari X. X adalah 180 tolak sudut tegak. Tolak 20. So, dapat X adalah 70. Sekarang nak cari Y pula. Y sebenarnya adalah segitiga yang sama tetapi dibesarkan. Nampak tak?
Jadi sudut dia mesti sama dengan segitiga tadi. Cuma Y, apa beza dia dengan X? X adalah di sebelah atas sahaja sudut dia. Y sampai ke bawah. Jadi Y atas 70, Y bawah pun 70. Jadi sudut Y adalah 70 darjah kali 2. Siap. Okay, sekarang saya nak cari Z pula. Kalau nak cari Z, kita cuba cari bentuk apa yang ada dalam rajah ini. Okey. Kita boleh nampak Z sebenarnya adalah satu sudut dalam segitiga di mana OA dan OF ialah jejari. Maka ini segitiga sama kaki. Z di bawah kaki. So, depan dia pun kaki. Okey, kalau saya nak cari Z, okey, saya mesti kena dapatkan sudut ini. Okey, saya kena dapatkan sudut Z. Saya boleh guna cara Eiffel Tower pula. Okey, Z berada di atas tower sebelah. Jadi saya kena cari bawah tower dia. Tadi bawah tower Y saya sudah dapatkan. Jadi atas tower dia adalah 140 bahagi 2 dapat 70 darjah. Z pula adalah separuh daripada atas tower. So, 70 bahagi 2 lagi. So, saya dapat Z adalah 35 darjah. Okay, jadi itu sahaja daripada hari ini. Okay, siapkan muka surat 49 sampai 51 and then snap gambar 51 saja. Okay, ingat, dalam penyelesaian soalan ini, contohnya 70. Okay, you jangan terus tulis Z sama dengan 70 bahagi 2 saja. You kena tunjukkan di dalam rajah. Mana datangnya 70 ini? So, ini adalah penting. Sama ada you tulis di luar ataupun you terus conteng macam saya di dalam rajah. Itu adalah markah. Okay? Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.